Semua orang bertanggungjawab untuk mengurangkan kes COVID-19. Dengar arahan pihak berkuasa. Kerap basuh tangan menggunakan air dan sabun. Gunakan hand sanitizer. Sentiasa memakai pelitup muka. Jaga penjarakan fizikal 1 meter. Hanya keluar rumah atas urusan penting, beli barang dapur, kerja dan perubatan. Kita jaga kita, dibawa oleh SWA TV Media. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa sekali lagi dalam Salam Santai. Okey, kali ini kita masih lagi bersiaran di mini studio SWA TV di Ulu Klang dan bersama-sama saya kita ada seorang VVIP yang kita bukan bawa dia ke negeri mereka, datang ke Kuala Lumpur, tapi kita bawa mereka di dalam atas talian. Untuk negeri mana kita akan membincangkan tentang usahawan dan juga terkesannya COVID-19 kali ini. Kita saksikan klip video ini. Negeri Perlis, sebuah negeri unik yang menawan dan mendamaikan, terletak di utara semenanjung Malaysia. Perlis, sebuah negeri yang makmur, kaya dengan budaya tradisional, penuh dengan adat resam serta kepelbagaian hasil sumber alam, menggamit kehadiran pelancong tempatan dan luar negara. Keistimewaan jata negeri Perlis terletak pada motifnya, iaitu berbentuk lingkaran padi yang bermaksud hasil rasmi rakyat negeri Perlis. Bentuk perisai pula merupakan tanda kebanggaan dan kehormatan serta simbolik pertahanan negeri daripada sebarang pencerobohan, manakala warna hijau keseluruhannya melambangkan kedamaian dan keharmonian rakyat negeri ini. Kedaulatan negeri Perlis dilihat daripada gabungan dua warna yang terdapat pada bendera negeri, iaitu jalur atas bendera menonjolkan warna kuning yang menggambarkan simbol pemerintahan beraja, iaitu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jalur bawah yang berwarna biru pula menggambarkan simbol rakyat jelata. Paduan kedua-dua warna ini menunjukkan hubungan erat antara raja dengan rakyat. Dalam era kolonial Inggeris di Tanah Melayu pada tahun 1938, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis atau PSUK Perlis telah ditubuhkan dan menjadi jentera pentadbiran di bawah kerajaan negeri. PSUK Perlis diberi tanggungjawab untuk menjalankan urusan pentadbiran, perkhidmatan dan pembangunan bagi merancang dan menyelaras dasar-dasar kerajaan negeri untuk kemakmuran dan perpaduan kepada rakyat keseluruhannya. Tidak dapat dinafikan bahawa ledakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam era zaman ini memberikan kesan yang cukup positif dalam perkhidmatan kerajaan kerana ianya memberikan penekanan ke atas kepantasan menyampaikan maklumat serta keputusan, dan ini sesungguhnya memberikan keberkesanan kepada jentera pentadbiran kerajaan. Misi dalam meningkatkan penyampaian perkhidmatan awam dah tentu akan merealisasikan objektif serta matlamat bagi mentadbir urus kerajaan negeri dengan cara yang lebih berkesan. PSUK Perlis berperanan sebagai pelaksana dalam memacu perkhidmatan yang berorientasikan modal insan yang berintegriti dan berprestasi tinggi bagi melahirkan masyarakat yang lebih maju. PSUK Perlis dibahagikan kepada dua sektor utama, iaitu sektor pembangunan dan sektor pengurusan. Sektor pembangunan melaksanakan tugas-tugas perancangan dan pelaksanaan pembangunan melalui bahagian perancang ekonomi negeri. Bahagian perumahan. Bahagian kerajaan tempatan. Serta bahagian pentadbiran daerah.
Manakala sektor pengurusan pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Perlis melaksanakan tugas-tugas pentadbiran dan keurusetiaan yang terdiri daripada Pejabat Menteri Besar, Bahagian Dewan Undangan Negeri dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Bahagian Khidmat Pengurusan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat, Majlis Sukan Negeri, Bahagian Pengurusan Majlis, Protokol dan Istiadat. Manakala dua unit yang berhubung terus dengan Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, iaitu Unit Pengurusan Korporat dan Integriti serta Unit Audit Dalam. Dalam era globalisasi yang pesat dengan kemodenan ini, setiap data dan perkembangan inovasi hanya berada di hujung jari pengguna. PSUK Perlis adalah perintis dan peneraju utama bidang teknologi maklumat dan komunikasi dalam mentransformasikan pembangunan teknologi dalam setiap kehidupan warga Perlis. Sebagai agensi utama dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis, pejabat institusi Kerajaan Negeri bertanggungjawab untuk menjalankan urusan pentadbiran dan pembangunan negeri Perlis bagi membawa kemakmuran kepada rakyat keseluruhannya serta akhirnya menyumbang kepada usaha pembangunan negara. Pengguna boleh mendapatkan maklumat dan mengenali PSUK Perlis dengan mudah, tepat dan pantas dengan hanya melayari laman sesawang portal rasmi PSUK Perlis di www.perlis.gov.my. Okey, itu tadi Perlis, negeri Perlis. Negeri Perlis. Hari ni salah sebutkan kan, dia kena kecam lah kan. Okey, bersama-sama saya di atas talian adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, iaitu yang berhormat Cik Azman. Apa khabar Cik Azman? Khabar baik, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Azman. YB ataupun selalunya rakan-rakan sekeliling dan juga orang lain akan menyebut panggilan YB. Okey, YB. Ya, boleh. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama Salam Santai kali ini. Terima kasih juga sebab tu panggil saya untuk tujuan peramahan lah. Sebenarnya penonton-penonton Salam Santai YB ni sangat mesra tau dengan sesiapa saja. Selalunya kalau kita nak mendapatkan tokoh-tokoh politik ataupun tokoh-tokoh VIP ni, tunggu masa juga untuk protokol pegawai dia nak ketengok. Tapi alhamdulillah dengan YB Azman ni saya rasa tak sampai sebulan, tak sampai seminggu. Kadang-kadang kita bercakap dengan YB saya nak menemu ramal lah YB. Okey, saya setkan 3 hari dia dah set dah. Sebab itu satu infection dan juga untuk kerja tu mesti dipercepatkan, betul kawan Iwan? Okey YB, kita sedia maklum sekarang bukan kata Perlis saja terkesan dengan COVID-19 dan semuanya terkesan satu dunia. Okey, kita akan bercerita dan bersembang-sembang pasal ataupun keberkesanannya COVID ni kepada Kerajaan Negeri Perlis. Dan tapi sebelum tu YB, mungkin untuk penonton Swat TV ingin tahu selalunya kita sebut jarang orang nak ambil tahu apa tugasan Setiausaha Kerajaan Negeri ni. Sila boleh YB terangkan. Okey. Sebenarnya saya sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri ni macam biasalah, sama compare dengan negeri yang lain. Kita ni merupakan pentadbir lah. Walaupun dipanggil depannya Yang Berhormat, tapi kami ni bukan dipilih melalui pilihan raya. Tidak, kami bukan politik. Dilantik, dipanggil YB tu sebab kita ni ex officio.
kerana kita masuk dalam mesyuarat Exco negeri, ya, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri itu kita masuk. Jadi ada 3 orang saja yang Exco Show yang digelar YB ni, yang merupakan pelantikan kerajaan, ya, iaitu saya sendiri sebagai Sutera Kerajaan Negeri, kemudian penasihat undang-undang dan juga pegawai kewangan negeri. 3 orang. Yang lain tu semua adalah pemilihan melalui pilihan raya lah, ada zon-zon yang lain tu lah. Jadi sebagai pentadbir ni biasalah kita ni mendukung apa saja polisi kerajaan yang memerintah. Jadi kita melaksanakan. Dan di peringkat saya bertanggungjawab untuk memastikan agensi-agensi kerajaan, khususnya jentera kerajaan ni, untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin kerana kita bertanggungjawab dalam menyediakan perkhidmatan kepada rakyat sebaik mungkin. Dalam masa yang sama, kita juga akan melihat sekiranya ada isu-isu di lapangan yang sepatutnya diambil tindakan segera. Jadi dalam kes saya di Perlis ni, saya selalu juga turun padang tengok. Kadang-kadang orang cakap kenapa SS nak turun padang sedangkan dah ada macam-macam peringkat dewan ahli don lah, ahli Exco lah, ahli parlimen lah, penghulu lah dan sebagainya kan. Tapi untuk saya turun padang sebenarnya untuk saya sendiri Tuan tu melihat mendapatkan pengalaman tentang isu-isu di lapangan. Kadang-kadang kita ni di dalam jabat tukar kita nak menggambarkan situasi sebenar di lapangan. Jadi dengan cara demikian yang memudahkan kita lah untuk memastikan bahawa apa yang kita laksana ni sebenarnya sampai atau tidak kepada rakyat. Jadi dengan turun padang itu kita dapat membezakan di antara apa yang kita putuskan dengan apa yang patut dilaksanakan. Itu secara umum lah. Okey Wabi, itu secara umum yang kita dimaklumkan. Mungkin penduduk Santan ini dah tahu sedikit sebanyak macam ni. Bukan kata orang tu memantau dari segi keuangan negeri, tapi juga dia memantau juga dari segi kata infrastruktur, macam mana pembangunan, macam mana nak menjadikan sesuatu negeri itu bertambah lebih maju dari segi usahawan dan juga sebagainya. Okey YB, kita nak bercerita sikit tentang bagaimana situasi semasa pandemik COVID-19 di negeri Perlis ni. Sebab kalau kita lihat peratus kejangkitan COVID-19 Perlis adalah sangat rendah dibandingkan negeri lain. Bukan kerana disebabkan, saya rasa bukan kerana negeri itu negeri kecil, tapi kalau tidak ada satu pendekatan yang diambil oleh kerajaan negeri, dia terkesan juga. Mungkin situasi pandemik COVID-19 ini di negeri macam mana keadaan sekarang? Okey, di negeri Perlis ni kalau kita buat perbandingan dengan negeri lain memang jauh berbeza lah. Cara pendekatan kita menangani COVID. Tapi secara keseluruhannya, kesan COVID ni juga seolah sama di antara negeri-negeri lain dengan kita. Contoh apabila kerajaan memperkenalkan PKP, tak kira PKP 1 ke, PKP 2 ke, PKP 3 ke, kita akan terkesan juga kerana kita terpaksa mematuhi SOP yang telah diperkenalkan. Walaupun dalam keadaan kita punya bilangan kes pada satu ketika tu kadang kosong, banyak kali dah kita dah kosong, tiba-tiba kita naik 1, 2, mana satu ketika yang paling tinggi pun sekali je kita sentuh kes kita dalam 19, lebih kurang macam tu. Tapi kembali pada 5, 4 dan sebagainya. Tapi ini tidak membezakan kita dari segi pemantauan SOP berbanding dengan negeri-negeri yang kes dia beribu-ribu. Sebab pemantauan SOP ini terpakai di seluruh Malaysia. Jadi dalam konteks Perlis ni, kita membuat kawalan juga. Kita terpaksa buat kawalan. Walaupun dikatakan orang kata Perlis ni kecil lah, penduduknya 250,000 dan sebagainya. Tapi untuk COVID-19 ni, dia tak mengenal pun saiz penduduk kan. Kalau ikutkan dia boleh menyerang siapa saja. Kalau bisa kata di Selangor ke di mana ke yang sentuh sampai 2,000-3,000 kes, takkanlah 250,000 orang tak boleh sampai 2,000-3,000 kes. Jadi mesti ada sebab kenapa kita dapat berjaya mengawal keadaan ni dengan memastikan jumlah yang terkesan daripada COVID ni rendah. Sebenarnya kita ada beberapa tindakan yang kita lakukan, dan tindakan ini sebenarnya dipantau melalui beberapa tabir urus lah. Jadi untuk makluman di negeri Perlis dan kebanyakan di negeri lain menggunakan pendekatan yang sama, kita juga tertakluk kepada arahan daripada kerajaan persekutuan melalui yang disampaikan melalui Majlis Perkhidmatan Negara. Jadi ada beberapa jawatankuasa di peringkat federal tu melakukan jawatankuasa sidang khas MKN, yang mana yang amat berhormat Menteri Besar ada merupakan ahli. Jadi mereka ni akan bersidang pada masa ke semasa untuk menentukan pendekatan terbaik dalam masa yang singkat. Sebab COVID ni dia tak boleh macam perancangan jangka panjang. Ada jangka panjang tapi jangan terlalu banyak sangat panjang sebab dia kena address
at that point of time, hari ni apa benda berlaku, besok tu dah nak kena tindakan dan ambil. Jadi daripada situ dia menurunkan apa sahaja keputusan kepada jawatankuasa di peringkat MKN negeri pula, yang mana yang Abang Berhormat Menteri Besar akan mempromosikan hal tersebut lah. Dan bila peringkat pelaksanaan tu dia letakkan kepada tanggungjawab, ini saya nak maklum tadi, saya walaupun sebagai SOP, sebagai pentadbir dalam keadaan biasa tapi dalam keadaan yang luar biasa, contohnya macam bencana ataupun dalam keadaan COVID ni, saya juga dah membutuhkan pengurusi kepada jawatankuasa pengurusan bencana negeri Perlis. Jadi tanggungjawab saya juga untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan COVID ni di peringkat negeri Perlis, kerana bila COVID-19 maka telah diwujudkan satu lagi jawatankuasa dipanggil COVID Immunization Task Force. Jadi dalam itulah kami banyak berbincang bagaimana kita nak memastikan tindakan-tindakan dapat kita kawal, dapat kita ambil untuk pastikan rakyat pertamanya mematuhi SOP. Yang keduanya, masa dulu ingat tak, masa PKP 1 kita tak cerita pasal vaksin. Ya. Kita lebih kepada pematuhan SOP. Kita menutup setengah sektor, sektor ekonomi dan sebagainya. Hanya sebahagian saja dibuka. Kemudian sektor sosial pun sama juga. Dalam keadaan sama Kemudian kita dilonggarkan sedikit. Bila dah masuk ke PKP 2 tu, ada keadaan-keadaannya kita jatuh ke green zone dipanggil, zon hijau. Dan maka ada sedikit flexibility. Tapi bila tengok kes makin kembali bertambah di peringkat nasional, maka kita pun terkesan dengan PKP 3.0. Cuma di PKP 3.0 ni, kita bertanggungjawab lebih besar. Tadi kita kata kita kawal melalui pergerakan, kita pastikan semua orang pakai mask, penjagaan sosial, dan juga kita nyatakan menggunakan sanitizer. Ini cukup banyak kali kita hebahkan. Tapi kali ini, kita ada tanggungjawab juga untuk memastikan orang mendaftar untuk tujuan mendapatkan vaksin, untuk dapatkan suntikan vaksin. Jadi tambahan tugas ini juga, tanggungjawab ini juga diberikan kepada saya sebagai fungsi ITF itu untuk memastikan rakyat mendaftar lah. Dan yang isu cabarannya adalah mendaftar bermakna sama ada dia bersetuju atau tidak bersetuju. Sebab keadaan ini adalah dia belum dijadikan wajib lagi. Tapi adalah ura-ura nak kata nak jadikan wajib. Jadi berkaitan dengan pendaftaran ini bukan kecil. Kita nak mendaftarkan daripada jumlah 250,000 tu, sekurang-kurangnya kita dapat mencapai 188,000 orang. Kalau 200,000 pun okey lah tu. Maknanya ni kata immunity herd immunity itulah. Jadi kumpulan yang dapat memastikan dapat mengawal COVID-19 tu lah. Jadi cabaran ni kuat sebab dia ada banyak faktor-faktor maklumat yang ada kalanya tidak tepat, ada kalanya disalahertikan, dan apatah lagi ada di kumpulan anti vaksin ni. Ini cabaran lah. Okey Wadi, apabila untuk memberi info-info kepada rakyat sendiri, terutama fokuskan kepada negeri Perlis, mungkin kalau di pihak federal itu mereka boleh menggunakan satu platform yang mudah, mungkin menggunakan satu TV station, RTM ke ataupun Paper ke, dari segi pendekatan kerajaan negeri untuk menyampaikan kepada seluruh, sebab kadang-kadang dia tidak bolehlah fokuskan satu stesen TV perdana itu untuk fokus pada Perlis saja kan, sebab dia menyuruh. Dan bagaimana pendekatan kerajaan negeri Perlis sendiri untuk menyampaikan info-info tu kepada rakyat sehingga ke luar bandar sekalipun dapat info tu? Tak dinafikan pada ketika ni sosial media tu adalah satu perkara yang penting. Kita menggunakan sosial media untuk berhubung dengan masyarakat tempatan supaya mereka dapat maklumat yang tepat. Dalam masa yang sama kita juga menggunakan juga media elektronik dan juga media cetak. Inilah media-media yang masih lagi relevan untuk digunakan. Tapi mengikut pengalaman saya pula, tidak cukup hanya dengan bergantung kepada bentuk-bentuk komunikasi teknologi yang tersebut, kerana bila kita turun padang, bila kita ada sesi engagement sedikit dengan kumpulan wakil komuniti ni, kita dapati ada benda-benda yang mungkin tak mampu kita lakukan melalui sosial media. Kerana isu-isu di lapangan ni dia agak berbeza sedikit. Dia bila kata pelaksanaan tu dia tak sama seperti mana kita nak terangkan dalam sosial media dan sebagainya. Dan kadang-kadang media cetak, elektronik ataupun sosial media tak mampu lagi nak ceritakan lebih detail. Kalau kita bercakap satu benda tentang tu boleh sampai satu hari. Jadi siapa nak duduk depan tu nak dengar sampai habis kan?
Jadi ada yang akan menunggu sampai 1 jam sebab ada kepentingan kepada dia. Tapi ada yang tidak mampu nak menunggu sampai lebih pada 1 jam kerana tidak berkaitan. Saya ambil contoh lah saya ambil contoh. Misal kata dalam konteks pendaftaran kita duk cakap semua sila daftar dalam My Sejahtera. Betul tak? Ya. Tapi di lapangan kita kan kena pasti bahawa ada ramai juga yang tak tahu pakai My Sejahtera. Itu satu. Yang kedua, ada tempat-tempat yang tak dapat signal komunikasi itu sendiri. Itu penting Ya, tu. jadi kemudian kita terpaksa tu baru kita faham, oh tidak dapat gunakan My Sejahtera. Apatah lagi kumpulan-kumpulan veteran tu kadang pun dia pandai lah menggunakan WhatsApp, tapi nak menggunakan My Sejahtera tu ada masalah. Dan tak dinafikan yang mereka yang pandai pun ada kadang ada masalah. Sebab contoh apabila dia dah isi maklumat, kemudian dia pergi duduk di rumah lain, mungkin rumah mertua dia ke sebagainya, daripada satu tempat ke satu tempat lain. Jadi dah berubah alamat. Jadi dia kata, apakah saya perlu, macam mana saya nak buat benda ni? Kerana saya dah bertukar alamat ke rumah parent atau rumah mertua. Sedangkan asalnya masa pendaftaran tu rumah sendiri. Tapi dalam keadaan COVID, dia kata dia tak nak duduk rumah sendiri, duduk rumah parent dia. Mungkin dia di negeri yang berlainan. Ya? Jadi di sini ada timbul. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Ada orang kata terpaksa delete dulu data yang lama. Lepas tu upload data yang baru. Kadang-kadang tak jadi langsung. Jadi banyaklah dia punya kisah tu kan. Itu baru satu saja. Kekangan yang terjadi OIB apabila bermain dengan dia. Lagi satu bagi OIB saya lihat macam apabila memang teknologi sekarang memang memerlukan segalanya di ujung jari anda. Okey, tapi sebenarnya kita kena fikir juga kan bagi saya lihat bahawa pihak federal sendiri ataupun pihak atasan juga kena fikir dari segi infrastruktur internet. Kan? Sebab mesti sampai. So kita seperti mana kempen yang sekarang yang kita sibuk work from home kan, masing-masing work from home. Tapi yang work from home tu laptop tak ada. So internet tak ada. Macam mana you nak bekerja dalam keadaan work from home sedangkan asas tu tak ada. Betul. Itu kena fikir juga tu kan. Kena fikir juga benda tu. Sebab tu kita bukan dalam program ni kita bukan untuk mengkaji atau mencari kesilapan ataupun kesilatan ataupun menunjuk jari orang ni silap, tidak. Kita cuba sekarang ni untuk menyelesaikan masalah. Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni supaya A to Z dapat info yang diketengahkan oleh pihak kata orang tu federal dan juga kerajaan negeri. Dan mungkin ada pendekatan lain yang pihak kerajaan negeri membuat, mungkin turun padang dengan cara melalui JKK ke Jabatan Kota Kampung ke mungkin daripada persatuan NGO. Bagaimana YB? Boleh. Sebenarnya bila katakan strategi menangani COVID ni ada beberapa strategi lah. Ada mungkin lebih daripada 3, 4 atau 5. Tapi salah satu strateginya adalah menggembelengkan jentera kerajaan ni. Tak kira lah jenis katakan jentera agensi federal ke, agensi negeri ke, semua harus sama-sama bekerjasama dalam menangani isu COVID ni. Peranan pun juga telah lebih. Saya cakap kepada ketua-ketua agensi, dalam keadaan kita pandemik COVID ni, kita dah tak boleh bekerja seperti dalam senario yang biasa. Masing-masing dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Dalam hal COVID ni, kita sebenarnya dalam era peperangan. Dia dalam era peperangan. Kalau Iraq tu peperangan ataupun Israel dia nampak dengan senjata, tapi kita ni peperangan dalam benda alam maya yang kita tak nampak musuh kita tu. Betul. Contoh lah, saya ambil contoh kan. Kalau zaman perang, nanti tak kira lah apa agensi pun, dia kena buat gait baju tentera. Ada separuh tu kena siapkan makanan tentera. Ada separuh tu kena buatkan kaunseling sebagai untuk kaunseling proses untuk tentera dan sebagainya. Begitu juga dalam COVID. Kena ada JPJ kena mainkan peranan sebagai pembekal, contohnya menjelaras kepada membekalkan jentera kenderaan bagi mengambil orang kampung pergi ke pusat vaksin itu sendiri. Itu contoh. Tapi kan YB, itu satu lagi. Tapi yang penting walau macam mana untuk mengendalikan dia kena ada kepala dia.
Dia kena ada Ya, kepala betul. yang faham. So kawan-kawannya kalau kawan-kawannya apabila SUK negeri sendiri berfikiran begitu, dia bagi saya dia safe lah. At least ketua negeri tu dia ada satu kepala yang aku kena mikir benda ni. Dia kena ada kepala. Kalau kata orang tu kalau kepala gerabak itu tak betul. Yang bawah ni pun tak betul juga Wadi kan. Betul. Ya, itu betul. pendekatan Sebab dia. itu dalam kolaborasi agensi-agensi ni, kita bincang di dalam CITF tadilah, dalam COVID Immunization Task Force, dan juga dipantau oleh tabir urus yang lain. Daripada tu, kita juga kena ingat, bila kita mengatakan kolaborasi, bukan sahaja kolaborasi dalam di kalangan agensi-agensi kerajaan, baik federal ataupun negeri. Kita juga berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat. Kalau contoh dalam masyarakat, kita menggunakan JPKK antaranya. Ya. Ada yang itu kita menggunakan masyarakat yang berbentuk NGO untuk sama-sama terlibat kita. Tapi kita kena susun betul-betul kerana kalau kita hanya setakat nak mendapatkan kerjasama dia, nanti masing-masing akan buat cara masing-masing. Patutnya di atas jalan raya tu tak ramai orang bergerak, tapi ramai. Sebab apa? Terlalu ramai NGO, terlalu ramai kumpulan kampung yang bergerak sana gerak ke sini, kononnya nak bagi kerjasama dan sebagainya. Tak boleh. Jadi kita kena ada satu struktur pemantauan dan memastikan yang bergerak ni siapa dia. Kalau nak bergerak pun dia kena pergi ke pusat dulu, dapatkan kebenaran dan sebagainya. Jadi itu diperlukan sebab kadang-kadang ni di peringkat masyarakat yang dia lebih dekat dengan individu-individu di kawasan kampung mereka tu. Dia mereka tahu siapa yang terkesan, siapa yang ada kontak person, kontak dengan COVID ni, siapa penyakit yang siapa yang berbalik daripada red zone dan sebagainya. Inilah maklumat yang akan dapat dikumpul dan kita pun dapat buat satu kawalan. Ya, yang penting adalah kesedaran rakyat itu sendiri, YB. Ya, betul. Kesedaran rakyat itu harus diambil kira. Maksudnya bukannya orang sebelah kena, jiran sebelah kena. Orang yang jiran kat sini kau tak tahu. Taklah kita jangan campur lah. Itu satu sikap yang salah tu kan. Untuk dan satu lagi cabaran besar ni kepada mereka yang terlibat dalam membantu kita pengurusan COVID ni. Kadang-kadang kita kena sedar tak semua orang mempunyai daya ketahanan dia untuk menerima kritikan. ya, Jadi kalau tak prepare betul-betul dari segi psikologi, dari segi mental, silap-silap dia nak bekerjasama ni pun nanti tak jalan. Kerana dia Condemn, dasar dia tahan lah. surrender, YB. Dia boleh surrender. ada surrender. Jadi kita pun nak pilih orang pun, kita kena pilih orang yang betul-betul faham. Sebab kita faham, jadi sebenarnya bila bagi saya selalu cakap dengan semua ketua agensi, walaupun kita diberikan komen-komen negatif ataupun daripada feedback yang tidak berapa baik daripada masyarakat, kita faham. Apabila masyarakat berada dalam keadaan tertekan, maka mereka mudah menzahirkan emosi mereka tu. Tetapi ini tidak bermakna kita juga harus kata orang tu menyalahkan mereka, tak boleh. Kita kena bawa mereka supaya mereka faham dengan memberikan pengenalan maklumat-maklumat yang tepat. Cara yang terbaik adalah apabila kita dapat berjumpa berhadapan. Tapi nak berjumpa berhadapan ni pun kena hati-hati juga. Kita ada SOP-nya dan sebagainya. Bukan boleh kita semua jumpa kumpulkan sampai 1,000 orang dekat Taiwan kita nak cakap, tak boleh. Kalau tidak kita cakap melalui dia punya wakil dan sebagainya lah. Tapi saya rasa untuk perjumpaan sekarang kita tidak seperti macam dulu YB. Ya, betul. Maksudnya Ya. kita nak kena jumpa, kena duduk kumpul dengan kat satu dewan, everything semua. Sekarang ni zaman teknologi seperti mana yang kita buat sekarang ni YB. Betul. Interaksi secara online. Maksudnya saya berada di Kuala Lumpur. Kalau kita lihat di screen pun seolah-olah macam saya sebelah-sebelah dengan YB. Tapi sebenarnya saya berada di Kuala Lumpur dan YB berada di Perlis. Pendekatan ini yang kita boleh laksanakan untuk menyebarkan ilmu. Tak semestinya kata orang itu untuk sekali berkumpul itu ramai. Mungkin kepada kepala-kepala yang diambil kira siapa yang boleh menerajui program ini melalui secara Zoom, Google Meet dan juga pelbagai-bagai yang kita boleh laksanakan supaya kehendak kerajaan dapat dilaksanakan sehingga ke angka umbi. Dan okey, bila COVID-19 kita dah bercerita tadi, pun kita dah bercerita dah tentang pelaksanaan sedikit sebanyak info-info yang tentang COVID ni kepada rakyat. Mungkin saya nak bertanya jugalah YB dari segi kerajaan negeri sendiri terhadap kata orang tu permasalahan usahawan-usahawan yang terkesan kan dari segi sudut ekonomi negeri itu sendiri kan apabila kita diarahkan lockdown, duduk di rumah kan, dan sektor-sektor ekonomi saja yang kata orang tu yang tertentu saja yang boleh beroperasi, yang lain mesti terkesan kan. Dan di pihak federal memang rakyat semua dah tahu dah apa yang diberi kan, tapi
dari sudut kerajaan negeri sendiri, ada apa tindakan yang selanjutnya diberi kepada usahawan yang terkesan ni bagi? Okey, kita lihat dalam sektor ekonomi Perlis ni, kita ada sektor pertanian, sektor perkhidmatan antara yang besar-besar juga lah ni, diikuti sektor perlombangan dan sebagainya lah. Lepas tu ada kategori SME dan sebagainya. Ada yang kategori penjaja, ada kategori yang peringkat yang biasa-biasa, berniaga, kedai makan, restoran. Dan memang dalam kehadiran COVID-19 ni, bila diperkenalkan SOP, maka dia telah mengekang semua sedikit. Kalaupun boleh berniaga sekalipun, dia hadkan masa. Jadi dah tentu ini pun dah dapat terlihat mengurangkan pendapatan dia. Jadi kalau kita tengok, di bawah PKP 1, PKP 2, PKP 3, inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan berbeza-beza. Dia tak sama. Sebab kita nak sesuaikan dengan mana satu keadaan yang paling teruk sekali, yang kita terpaksa tolong banyak. Dan satu ketika tu diberikan sedikit flexibility dan ditolongkan dalam keadaan yang lain. Baik, ada dua jenis bentuk insentif yang sebenarnya diberikan kepada usahawan-usahawan kita ni lah. Ada yang berbentuk kewangan dan juga ada yang berbentuk bukan kewangan lah. Bentuk kewangan ni contohnya lah, ada yang datang daripada federal, ada yang datang daripada state, tapi banyaknya daripada federal lah. Dia memberikan kemudahan pinjaman, dia menangguhkan hutang-hutang itu dibayar, moratorium dan sebagainya. Jadi itu antara ada segi financial punya insentif. Manakala yang bukan yang tidak melibatkan non-financial ni, dia boleh melibatkan segi capacity building. Maknanya ketika kita dapat buat perniagaan, maka kita latihkan mereka kepada bidang-bidang yang seperti memberikan ceramah-ceramah bagaimana mereka boleh mempertingkatkan perniagaan mereka ketika dalam COVID dengan menggunakan perkhidmatan online. Contoh, sebelum ni kita tidak menggunakan langsung marketing ke sales ke, menggunakan online kerana dia konvensional. Tapi bila kita dah terkesan ni tak boleh bergerak sana dan sini, kita dapati ada sebilangan besar di kalangan peniaga usahawan kita sebenarnya tak begitu terkenal sangat dari segi perkhidmatan online ni. Memang dia tahu pasal Shopee dan sebagainya, tapi dari segi bisnes dia tu sendiri. Jadi oleh itu kita engage mereka ni dengan kumpulan-kumpulan yang pakar dalam ceramah-ceramah perniagaan online, maka kita sediakan platform tersebut dan mereka boleh hadir dengan cara menggunakan online ceramah dan sebagainya, dan ini membolehkan mereka mencuburi lagi bidang-bidang perniagaan secara online dan dapat akhirnya ada yang berjaya dalam perkhidmatan online ni. Saya pernah jumpa beberapa usahawan dulu, dia kata time bukan COVID, perniagaan dia lebih kurang biasa-biasa, tapi bila dah datang COVID, rupanya cara tanpa sedar dia dapat meningkatkan perniagaan dia. Kerana bila kata perniagaan online, dia punya market dia besar. It's a global punya. Dia boleh pergi meluas lagi. Ya. Dan tak dinafikan ada juga usahawan kita yang terkesan langsung tak boleh nak buat operasi dan sebagainya. Di sini kita memberikan bantuan-bantuan lain lah. Antaranya kita menyediakan tempat-tempat khas untuk dia berniaga. Dia tak boleh berniaga di tempat yang biasa, tapi kita bagi dia tempat yang biasa. Kemudian kita mempercepatkan juga. Kadang-kadang ada yang memohon permit tu yang sesuai, tapi mereka tak boleh berniaga dalam berkumpul. Dia berniaga seperti yang di tempat yang diasing-asingkan. Ini antara kaedah yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan negeri. Tetapi apa yang penting dalam bisnes ni, kita sering kali mengatakan pada usahawan ni, dia jangan fix pada satu bisnes. Apabila dalam keadaan yang berubah, maka dia kena berubah. Saya ambil contoh ya. Katalah pada hari ini kita buat segmen pelancongan. Kita usahawan pelancongan ataupun syarikat tourism ni kan. Dan jadi bila datang COVID-19, dah tentu pelancongan kita terclose. Dan tak ada apa-apa bisnes berkaitan dengan nak bawa daripada orang daripada luar negara ke, nak ambil orang daripada dalam negara ke, datang ke tempat-tempat pelancongan semua dah tutup. Jadi sebagai seorang usahawan, dia kena cepat segera untuk menggantikan kaedah bisnes yang lama tu kepada satu bisnes yang baru. Dan kita menyediakan tools dia macam mana nak berubah daripada satu bisnes kepada satu. Mungkin pada ketika COVID-19 ni lebih kepada pembekalan produk dan menggunakan portal servis dan sebagainya. Itu salah satu lagi cabang baru yang mereka boleh explore. Saya ada nampak dulu ada beberapa usahawan muda lah yang baru berkecimpung dalam bidang-bidang tertentu. Tapi bila datang COVID ni, mereka telah cipta produk-produk lain untuk tujuan dia untuk dia memasarkan.
sama ada cara online ke, cara dan delivery pun dibuatkan secara menggunakan postal service dan sebagainya. Jadi itulah. Dia sebenarnya YB, dia sebenarnya adalah apabila YB berkata menukar aspiran ataupun menukar bidang usahawan itu sendiri dari segi bentuk pelancongan kepada bidang yang lain. Sebenarnya dia berbalik kepada betapa kreativitinya seorang usahawan itu. Betul. Betapa kreativitinya seorang mengikut keadaan semasa. Sebab apabila saya sebab ini pernah cover dengan satu usahawan pelancongan YB. Sebab apabila kita dah orang yang pertama, semua sebab dia buat sebuah syarikat umrah, travel umrah. Sekarang orang tak boleh nak pergi umrah dah, kan? Orang tak boleh, automatically semua staff dia mau pergi staff. Dia mau pekerja yang lebih daripada 10 orang. Takkanlah staff dia nak memikirkan staff dia terpaksa berhenti kerja, tidak. So dia seorang majikan yang kata orang tu non-innovative apabila dia menukar bisnes dia daripada travel agent kepada kafe. Ya. Kepada kafe. Tapi dia kena mengambil satu inisiatif untuk mendidik staff dia yang bagi dulu ticketing, marketing, tukar ke arah belajar masak. Belajar buat air kan. Macam mana buat kek. Itu adalah satu inisiatif. Tapi sebagai seorang staff, saya lihat YB di situ, kita nampak bahawa keinginan pekerja itu untuk mencuburi bidang baru bukan kerana majikan dia menidakkan kebolehan dia terlebih dulu ataupun sertifikat dia, tapi dia supaya memikirkan staff aku ni kan kalau aku hentikan dia tak ada kerja kan. Jadi tapi apabila saya lihat sekarang dia punya bisnes kan YB, saya lihat dia kata dia punya bisnes tu seperti YB kata sebelum masa tu buat travel agent, pungutan dan keuntungan dia berlipat ganda lagi yang apabila dia buat sekarang ni. Kan? Sekarang sehingga dia kata dia, saya ni Cik Azmi, orang semua buang kerja tapi saya tak cukup staff. Saya tak cukup staff sebab dia terpaksa buat satu balcony untuk buat franchising, untuk cari gila agent. Itu satu kreativiti yang kita harus YB dan usaha-usaha ambil kira. Dan lagi satu YB, apabila ada setengah-setengah negeri juga membuka lesen kepada usahawan-usahawan kecil untuk meniaga secara jalanan. Sebab usahawan makanan sekarang ni dibenarkan dengan mengikut SOP yang berbeza. Bagaimana keadaan kaedah kerajaan di polis sendiri untuk memberi peluang kepada usahawan-usahawan untuk buat peniaga penjaga-penjaga jalanan? Okay, untuk penjaja-penjaja di Penang ni telah pun dikeluarkan satu dasar walaupun dalam keadaan PKP lagi, tiga daripada PKP 1, 2 dan 3 ni, iaitu polis bebas niaga. Tapi dalam konteks polis bebas niaga ni, kita menekankan juga dalam aspek keselamatan, kita menekankan aspek kebersihan dan juga tidak mengganggu masyarakat tempat peniaga tu lah. Jadi kalau tempat peniaga tu ada orang bising apa semua tak boleh lah. Kerana tempat peniaga tu mestilah tempat yang tidak mengganggu bukan ataupun mengganggu masyarakat sekeliling kan. Jadi ini maknanya kerajaan dia memang memberikan kumpulan-kumpulan penjaja ataupun yang small business operation ni supaya mereka dapat juga melaksanakan tu. Bukan senang ya. Kita kena faham bahawa kalau mereka ni yang jadi meniaga ni, tiba-tiba kita nak sekat dia daripada itu dan ini, lama-kelamaan isu tentang pendapatan, isu tentang makan minum, isu tentang periuk nasib dia akan menimbulkan satu lagi krisis lain. Jadi dalam hal yang demikian, bila kerajaan pun melonggarkan terdapat beberapa jenis perniagaan yang boleh dibenarkan, maka kita menggalakkan. Cuma kita kata selagi mana mereka mematuhi SOP dan juga 3 prinsip tadi lah, bersih, keselamatannya dan juga tidak ganggu masyarakat, maka ia dibenarkan. Tapi jangan pula nanti sampai bila dah dibenarkan tu mereka ni makin lama makin ramai pula berkumpul dalam tempat. Tak boleh. Itu risau Abi apabila dah diluluskan dan tiba-tiba pula dengan rezeki Allah dia punya warung tu ramai dan sedap beratur pula sampai 2 km Abi dah berkebun ke. Itu menjadi satu isu juga kan maybe kan. So itu nanti dia kata wah sebab kita tak nak apa Abi. Kita tak nak nanti apabila dia bebas meniaga nanti orang lebih ramai meniaga daripada orang ramai membeli. Betul. Itu risau juga Abi. Sebenarnya dia memang ramai peniaga-peniaga yang di tepi jalan menggunakan kios. Dan kita memang simpati dari segi penempatan mereka yang kat buka tu.
Dan kita nak pastikan mereka juga perlu memahami terdapat juga peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Bukan kita nak menghalang, tidak. Tapi peraturan-peraturan ini harus dipatuhi. Sebab inilah, kalau kita itu longgar juga dari segi peraturan, katalah kita terkesan balik dengan bilangan COVID yang makin bertambah. Akhirnya seluruh struktur ekonomi itu akan collapse. Ya, Berbanding pada yang kita rasa untungkan seorang, tapi ruginya satu sektor ekonomi itu. Dan memberikan kesan kepada semua orang. Dari segi sudut usahawan lagi, dari segi sudut keagamaan untuk masjid-masjid semua, sebab segala keputusan adalah SOP everything akan berpandu kepada Jabatan Agama Negeri, kan? Federalnya. So bagaimana pendekatan yang Wabi nampak, of course dari segi sudut keagamaan juga, SUK memantau juga dari segi sudut SOP dan juga aktiviti-aktivitinya yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Perlis itu sendiri. Okey, dalam konteks agama ni sebenarnya kerajaan negeri, agensi kerajaan negeri, dalam agensi itu, dalam kerajaan negeri itu sendiri, kita ada beberapa entiti, contohnya MAIS, Majlis Agama Islam, kita ada Jabatan Agama Islam dan sebagainya lah. Jadi kita berbincang bersama dalam mesyuarat-mesyuarat melibatkan semua ketua-ketua agensi, dan kita memberikan penekanan tentang keselamatan, kesejahteraan dan kebajikan masyarakat. Dalam masa yang sama, dalam konteks agama juga, dia akan melihat dalam perspektif yang sama. Jadi bila mereka merujuk kepada bentuk-bentuk yang boleh buat, tak boleh buat, sembahyang boleh ke tak boleh ke, dijarakkan dan sebagainya, kita banyak letakkan itu kepada pihak yang berkaitan, kerana mereka ni lebih berpengetahuan dari segi hukum akam ni. Ya? Dan mereka hukum akam mereka ni bukan dibuat di peringkat satu kumpulan kecil. Dia merujuk ramai, dia merujuk sampai di peringkat keseluruhan satu dunia ni, para ulama, para mufti dan sebagainya. Jadi kalau mereka dah bersetuju di atas satu-satu keputusan dari segi hukumnya yang dibolehkan, maka sepatutnya tidak ada isu orang katakan ini tak betul, tak ikut apa. Sebab kadang-kadang yang komen ni kita pun tak tahu dia punya ilmu dia. Tetapi bagi sekarang kata orang kesempatan kata masjid, kesempatan kata ustaz-ustaz kalau ramai yang menjadi pembaca berita, YouTuber, ramai juga nak jadi wartawan YouTube kan, social media, dan juga ramai juga yang kata orang tu menafsirkan ke ustaz-ustaz Google. Kita pun risau apa ada yang graduate daripada University of YouTube. Itu saya suka, University of YouTube tak lama lagi dia akan keluar dari University of YouTube. Jadi kita hati-hatilah dalam konteks, sebab kita perlu dapatkan maklumat yang sahih, maklumat sahih daripada mereka yang memang ada kemahiran, kepakaran dan juga berpengetahuan dalam bidang yang berkenaan lah. Itu penting, sebab kita punya orang ni kan, baru kita sebenarnya masyarakat ni baru nak terdedah tau dengan ilmu-ilmu luar ni melalui pendekatan internet ni. Jadi bila dia betul excited tu, dia kata, dulu saya tak dapat nak belajar benda-benda ni, tapi dengan YouTube-nya, dengan apanya, saya cepat belajar. Tapi kita khawatir apa yang dipelajari itu sebenarnya bukan satu yang betul-betul konkret. Dan mereka ni mudah terpengaruh. Bila terpengaruh, inilah jadinya macam-macam. Ya, betul Wabi. Sebab yang itu saya setuju apa yang Wabi kata, sebab kita industri, especially sebenarnya industri YouTube ni sebelum PKP lagi pun dah ada wujud, tapi tidak dipraktik dan tidak diutamakan sebab masing-masing boleh berdepan. Tapi apabila dalam keadaan norma baru ni sekarang, internet ni adalah satu, dia bukan satu kekayaan, tapi dia satu keperluan dalam kehidupan kita. Jadi diorang mengambil kesempatan, kadang-kadang excited sangat sehingga menyebarkan benda-benda yang tak sahih. Kadang-kadang orang yang disebar aku sendiri tak tahu YB apa yang dia cakap ni, aku sendiri tak tahu. Betul. Dan yang tak bagus kadang-kadang boleh mempengaruhi pula kita sebagai pelaksana ni. Kita pun konflik, mana satu arahan yang betul, mana satu arahan yang tak betul. Sebab kita pun dah pening kepala. Akhirnya kadang-kadang terpaksa menggunakan channel-channel konvensional pula balik. Itu yang jadinya kadang-kadang kata SOP macam ni, tiba-tiba sebab terlampau banyak penafsirannya, terlampau banyak sangat guideline yang diberi melalui seperti kata-katalah PhD dari segi YouTube. Okey Wadi, kita kata sebelum saya mengakhiri program Salam Santai, terima kasih banyak juga info-info yang diberikan. Okey, dari segi saya nak bersentuh sikit dari segi sudut pelancongan. Sebenarnya YB, tak semestinya pelancongan tu sekarang memang orang tak boleh datang untuk melancong. Orang memang border itu adalah ditutup kepada pelancong-pelancong luar dan kita keluar. Okay.
Tapi ia tidak kata orang tu menyekat untuk industri pelancongan terus tutup 100%. Tidak kan? Mungkin dengan cara macam ni juga kita boleh dengan ambil kesempatan inilah dia orang boleh mempromosi tempat mereka. Mesti orang akan mengatakan bahawa kenapa kau nak promote sekarang sedangkan kadang-kadang lockdown orang tak boleh datang pun. Ya memang, tapi kita tak tahu bila. So kurang-kurangnya kita boleh menyebarkan kepada orang tempat kita, kebagusan tempat kita, sejarah tempat kita supaya apabila ruang untuk orang datang sudah dibuka, of course dia orang pemikiran aku nak pergi tempat ni lah, kan. So dengan sedar orang automatically aku nak booking sekarang lah, kan. Dan juga dari segi craft pun juga saya rasa nampak dari segi craft juga tak semestinya kena ada satu pameran yang orang datang boleh pergi ke beli, kan. So diorang boleh beli secara online. Yang penting orang nak tengok apa engkau ada. Apa tu nak jadi. So korang kan tak semestinya seri online. Saya rasa kalau kita lihat dulu, orang tak popular sangat dengan Lazada, Shopee tu YB. Kan? Tak popular. Tapi apabila siap PKP ni saya rasa rider kita yang membawa barang ni pun sampai tak cukup orang. Sebab setiap hari dan para suami pun dah bimbang ni bila bini kat rumah tengok handphone kan. Dulu tak kisah bila tengok handphone tengok Shopee, bila duit, bila satu hari tambah 2-3 kali. Makan dia lain, ni kain baju ni lain, barang kan. Salemak akan datang ada wujud pula nak beli rumah secara online. Kan? Saya rasa itu satu pendekatan yang harus diambil kira juga bagi untuk kita malah di peringkat kaya negeri kan, kita ni dalam konteks pelancongan ni, walaupun kita berada dalam PKP dan COVID-19 ni, ada pandemik ni, sebenarnya pelancongan tu usaha-usaha ke arah menggalakkan pelancongan tu sebenarnya tak terbantut, tak terhenti. Tapi dalam momentum yang lain, dalam keadaan senario yang agak berbeza sikit berbanding pada yang konvensional lah. Sebab kita tahu orang tak dapat datang merentas di negeri dan sebagainya lah. Tapi di sinilah masanya kita menyusun balik kita punya strategi. Sebab baru ni sebelum ni kita dah pun lancarkan pelan hidup physical pelancongan, digital place bersama dengan pelan digital place. Itu dua benda yang dilancarkan ketika kita dalam pandemik ni. Jadi bayangkan, maknanya ada satu bentuk lain yang kita tengah push, kita tengah ambil advantage daripada COVID ni, kerana ketika inilah kita menyusun balik tengok mana tempat pelancongan kita yang perlu di-upgrade, yang perlu ditambah baik. Ada yang dah dia punya kemudahan awam tu mungkin kata orang tu menurun kualitinya, kita terpaksa di-furnish balik lah. Dan dalam masa yang sama kita dah kena come up dengan konsep-konsep baru. Bila katalah kita ni positif bila kata COVID ni kemungkinan akan lama akan reda dalam tempoh tahun 2 tahun ni, dan kita kena come up dengan idea-idea baru. Malah ada setengah-setengah aktiviti yang dulunya dibuat secara on the ground, tapi hari ini dibuat secara online. Contohnya Pesta Angin Timur. Pesta Angin Timur telah dirakamkan betul-betul aktiviti Angin Timur tu sendiri dalam bentuk video, dan supaya orang tak lupa. Canggung tu apa dia? Dia kata bila betul aktiviti sawah tu macam mana, dan sebagainya lah. Begitu juga karakter-karakter budaya dalam place. Even budaya baju kebaya place pun kita dah mula wawarkan ketika dalam keadaan COVID ni. Jadi cara tak langsung dia meneruskan momentum tentang budaya, kesenian dan juga pelancongan negeri place. Malah kita tengok beberapa tempat telah kita upgrade, contohnya Rumah Semarak, Spa Sungai Batu Pahat yang kita dah perbaiki balik, kita bersihkan kawasan tu. Sekarang ni kita nak letakkan sedikit lagi perbukan untuk baiki dan sebagainya. Lepas ni kita serah pada siapa yang nak rasa-rasa boleh operatekan kawasan tu, boleh. Dan kita juga sedang coming up dengan plan pembangunan ruang kelian. Dulu orang kata ruang kelian dah mati kan. So sekarang kita dah mula start memikirkan bagaimana ruang kelian yang perlu dibangun kembali. Apabila COVID selesai, maka ruang kelian akan kembali kepada satu sektor ekonomi pelancongan yang baru. Jadi ini antara peluang untuk kita menyusun, memikir balik, mendatangkan konsep-konsep baru pelancongan untuk masa akan datang. Sebab pada ketika ini, kalau kita tanyalah berapa penduduk kita daripada negeri-negeri lain, mereka dah tak sabar nak keluar pada negeri lah. Dia dah tak sabar. Sebab benda ni kita pernah test. Tahun lepas, bulan 10, 11 dan 12,
yang terlepas apabila flexibility diberikan kelonggaran pada apa tu? Tidak, Kepada- untuk orang boleh pergi melancong Melancong tu? dalam negeri. Ya, 200,000 orang datang dalam tempoh 3 bulan ke Perlis. Dan tak pernah dalam sejarah satu tempat tu di mana 20,000 kereta datang dan tak pernah Perlis jam. Dan kedai-kedai makan, saya tanyalah ada satu restoran dia kata periuk dia tu ada 3 jenis periuk besar makan nasi tu. Boleh rosak sampai 3 kali masak. Ramai orang. Itu juga dahulu ni tamu ular ni macam biasa-biasa je orang datang kan, tapi boleh catatkan apa nilai jualan dia, tiket masuk sebanyak 200,000 ataupun 1,000. Jadi ini menunjukkan peluang pelancongan tu ada, tetap ada depresi, cuma masa je kita tunggu je. Ya. Tapi dalam masa ketika nak tunggu tu, kita buatlah penambahbaikan yang perlu kita lakukan dari segi strategi, dari segi program, dari segi physical development. Malah dalam physical development pun dalam konteks kita nak memperkenalkan ekonomi baru, contohnya dalam pembangunan di Kuping Valley tu, di Kanga, di Sangla, kita masukkan elemen-elemen pelancongan. Sama juga di kawasan Tempatan Banjir, proyek-proyek Tempatan Banjir, tepi sungai dan sebagainya. Kita kata, ayo kita perindahkan dengan landscaping, dengan kemudahan pelancongan dan sebagainya. Inilah masanya. Bila lagi? So bila dia dah siap, cara foundation dah telah pun tersedia. Bila sepadan dibuka, pada negeri dibuka, maka itulah opportunity. Dia sektor pelancongan akan kembali boom. Sebab saya percaya sektor pelancongan akan membawa cepat pemulihan kepada ekonomi sebuah negeri apabila krisis kita harapilah. Ya, lagi satu ekonomi pelancongan ni dia menyumbang DKD negeri juga YB, sebab sebab orang ingin melancong untuk family dan sebagainya. Kadang-kadang orang datang untuk melihat adalah kerana keunikannya, sejarahnya. Ya, bagi saya sebagai seorang usahawan pelancongan, inilah masanya mereka nak mewawarkan untuk menyediakan upgrade macam mana info-info yang harus diperbaiki untuk diketengahkan. Saya rasa itu kita kena ambil kira juga bahawa pada usahawan-usahawan di luar sana jangan mengharapkan kerajaan ataupun kerajaan negeri atau federal saja yang memberi bantuan, tapi antaranya adalah inisiatif bisnes adalah kreatif. Kan, sebab tak perlu kau nak mempunyai kamera yang berkualiti pun YB. Kadang-kadang handphone kita ni pun boleh mengambil gambar untuk diwawarkan ke luar negara untuk orang tahu di mana contohnya Perlis memang terkenal dengan mangga harum manis. Kan? Mungkin boleh menjadikan di pengusaha-pengusaha harum manis itu boleh membuat satu program masakan yang berasaskan harum manis. Kan? Dengan cara itu, bila diorang melihat, especially semua duk rumah. Sebab duk rumah ni sebenarnya makin memberatkan dan membesar badan. Sebab duk rumah makan, tidur. Makan, buat kerja, duduk, makan kan. So, dan ni, diorang boleh mencari, harum manis ni boleh buat. So, dia boleh berbagai-bagai, saya rasa. Boleh belajar buat aiskrim harum manis. Berhasil sama, dan dia tidak menjadi masalah YB. Sebab untuk pengetahuan YB juga bahawa Swati ni sekarang kita dalam develop untuk mewujudkan satu platform iaitu SWA Shopping Virtual. Shopping mall tapi bentuk virtual. Sebenarnya bila orang lihat di dalam platform kami, kita sedang wujudkan katalah SWA Shopping Mall. SWA Shopping Mall tu kita wujudkan satu bangunan 6 tingkat ke 20 tingkat ke 30, tapi sebenarnya dia tak wujud pun dari segi fizikal. Ya, betul. Dia berkonsep alam maya, tapi di dalam itu ada gerai-gerai yang diletak usahawan. Katalah gerai harum manis. Dia boleh beli barang-barang tu. Orang yang membuat kain baju. So dia ada gerai-gerai tu. Tetapi kita sedang develop untuk satu program ataupun satu bukan program, maksudnya satu platform yang mana orang boleh datang berjalan-jalan di dalam shopping mall melalui konsep VR. Ya, betul. So itu kita dalam, sebab bagi kita ini, sebab saya rasa di Australia dan negara ini bukan satu benda yang baru. Cuma kita je. Jadi besok akan datang, bila insyaAllah kita akan bekerjasama dengan Perlis juga. Sebab sebelum ini pun kita pun dah berbincang untuk bekerjasama dan sebut. Cuma pelaksanaannya bukan hari ini kita cakap, esok tu menjadi.
tidak kan. So kena ada pendekatan penelitiannya. So that's why saya rasa ini satu pendekatan yang bagus. Cuma bagi saya pihak usahawan terutama di negeri Perlis dan juga Cungan Kapur kena harus selalu berinteraksi dengan kerajaan negeri. Ya, Itu penting bagi kan bagi. So itu penting untuk berinteraksi supaya sekurang-kurangnya kerajaan negeri tahu permasalahan usahawan terutama di negeri Perlis. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus, dan kadang-kadang bagi saya lah YB, tak semestinya hanya pihak kerajaan negeri saja yang kita harus mendengar pendapat-pendapat, dan kerajaan negeri perlu juga mendengar harus pendapat-pendapat daripada usahawan-usahawan di bawah. Betul tak bagi? betul. Mungkin ada satu platform yang mungkin boleh diorang menyalurkan website ke ataupun pendapat mereka kepada kerajaan negeri. Macam Saya mana? sokong tentang pandangan tersebut kerana ada setengah pendapat tu memang sesuai bagi pada kumpulan usahawan. Dia yang tahu apa yang diperlukan. Ya. Dan pendapat kumpulan masyarakat, dia yang tahu apa yang diperlukan mereka itu. Sebab tu dulu kalau dia bawa konsep kerajaan, saya kerajaan kita selalu cakap dah. Sekarang ni kita tak berkata dah kerajaan tahu semuanya. Kita kena cakap sekarang ni kerajaan kena dengar daripada pihak lain juga untuk mendapatkan pandangan-pandangan untuk menghasilkan satu polisi yang baik ataupun program yang baik. Jadi inilah peluang dan caranya kita sentiasa kena berinteraksi. Tiga komponen utama ni ialah kerajaan, swasta dan juga masyarakat. Jadi swasta tu lah, di situlah kelompok usahawan akan berada dan memberikan sumbangan-sumbangan idea dan juga kalau boleh bekerjasama, berkolaborasi. Dia ada benda-benda yang boleh dilakukan secara usahawan itu sendiri, ada yang berbentuk joint venture, ada yang bentuk pandangan-pandangan idea itu diberikan perkajaan untuk dilaksanakan. Jadi semua model ni adalah satu yang model yang sesuai untuk dilaksanakan. Okey Wabi, kita diam tak diam kita dah sampai 1 jam berbicara. 1 jam Kalau kita bercakap-cakap berbual ni 1 hari pun tak habis Wabi. Betul lah. Okey, sebelum saya mengakhiri program Salam Santai hari ini bersama dengan User Kerajaan Negeri Perlis, YB Azman Yusof, Muhammad Yusof. Saya mengucapkan ribuan terima kasih YB kerana sudi bersama-sama dengan Smart TV, dan mungkin kita akan adakan program-program lain untuk mewawarkan apa aktiviti-aktiviti, dan mungkin akan datang kita bersama dengan usahawan-usahawan sendiri, usahawan pelancongan dan sebagainya. Dan untuk mengakhiri mungkin ada sepatah dua kata untuk harapan YB terhadap kerajaan negeri itu sendiri. Terutama dari sudut pertama dari segi COVID-19-nya, keselamatannya, dan juga dari segi ekonomi negara kepada rakyat terutama negeri Perlis. Silakan. Saya sering menasihatkan rakan-rakan saya dalam dunia kerajaan, pertamanya kita memahami dulu rasa-rasa yang dikeluarkan ketika dalam COVID ni lah, khususnya dalam konteks SOP. Fahamkan betul-betul sebelum kita dapat laksanakan di peringkat bawahan. Kerana kita khawatir kalau kita tidak kita mempunyai pemahaman yang berbeza, apabila kita laksanakan penguasaan atau pelaksanaan di peringkat lapangan, dia boleh menimbulkan kontroversi. Sebab ada orang kata yang ini tak perlu, yang ini perlu dan sebagainya, tetapi bila ini berlaku kerana kekeliruan. Itu yang pertama lah. Kemudian dari segi penguasaan sekalipun saya mohon kepada agensi kerajaan ini juga, kita pun memahami masalah masyarakat ni. Jadi cara kita nak melaksanakan penguasaan sekalipun, dia ada cara kebijaksanaan dia. Bukan terus-terus kita nak sama dan sebagainya lah. Dia ada cara-cara dia. Step 1, step 2, step 3, step 4. Yang paling teruk tu barulah dikenakan compound ke, saman ke dan sebagainya. Tapi nasihat itu penting. Sebab kita kena faham bila kita meletakkan diri kita ke dalam masyarakat, baru kita faham apa dia kesusahan yang menimpa diri mereka tu. Kerana contoh macam orang berniaga kan, tiba-tiba tak boleh berniaga. Bayangkanlah, saya pun tak boleh bayang kalau saya seorang berniaga, tiba-tiba dia tutup semua dan tentu menimbulkan keresahan pada diri saya. Dan suddenly kita cuba nak cari makanan kat mana, nak cari pendapatan kat mana, terpaksa nak buka kedai atau buka perniagaan kita, mungkin kita pula dikatakan melanggar SOP dan sebagainya. Jadi kena betul-betul kita berbincang lah cara elok. Ada benda-benda SOP itu perlu dibasuai. Saya ingat
Okey, terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa 1 jam juga. Masing-masing semua sibuk walaupun work from home. Tapi tak semestinya work from home sambil kita duduk kat rumah tu kita kena buat kerja. Macam Suara TV juga kita work from home. That's why kita melaksanakan program yang berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan pihak atasan, berinteraksi dengan siapa saja melalui atas talian. Sebab kita bukan tidak menyantuni mereka di luar sana, tapi kalau boleh bagi saya kalau boleh dielakkan supaya kita menjaga social distance dan juga untuk mengelakkan COVID-19 berterusan merebak di mata tempat. Okey. Kita pun sudah ke penghujung rancangan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Azman Muhammad Yusof, SUK Kerajaan Negeri Perlis kerana sudi bersama-sama dengan Salam Santai kali ini, dan topik sangat menarik dan bagi mereka yang ingin tahu selanjutnya tentang keindahan, sebab Malaysia ni banyak tempat-tempat yang menarik yang anda boleh, bukan kata untuk melancong, dan mungkin juga anda untuk menjadi pengetahuan, mengambil pengetahuan untuk dari segi sejarahnya kan dan sebagainya, tempat-tempat menarik, punca dia mana, siapa dia punya pengusaha dan sebagainya. Mungkin boleh melayari laman web Kerajaan Negeri untuk melihat apa yang ada di Perlis. Okey, YB, terima kasih YB kerana sudi bersama-sama saya, dan terima kasih juga kepada tim YB daripada 2 hari semalam menghubungi saya, kita berinteraksi supaya menjayakan program Salam Santai bersama Kerajaan Negeri Perlis kali ini. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan jaga keselamatan anda, jaga keluarga anda, work from home atau stay at home. Kalau tak perlu keluar tu jangan keluar kan. Dan sehingga waktu tu saya Azmi Jafri ingin mengucapkan salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.